Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada pagi ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, hadis 40, Penawar Bagi Hati. Kita masuk pada hadis ke-36. Di penghujung dah tuan-tuan. Hadis ke-36 dengan tajuk Jauhi Tempat Rehat yang sempit. Hadis yang ke-35 sebelum daripada ini, kematian adalah suatu kepastian, bak mati. Pada pagi ini hadis yang ke-36, tajuk dia jauhi tempat rehat yang sempit. Tempat rehat yang sempit itu kubur. Kubur kita tak boleh nak jauhi, tapi elakkan melakukan amalan-amalan yang boleh menyebabkan kubur kita menjadi sempit. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hadis An Abi Sa'id Al-Khudri. Nak baca sambung An Abi Sa'idinil Khudri, dan nun kecil di situ. Radhiyallahu anhu qala. Baik, hadis ini daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, saya terus baca makna je nah, boleh panjang. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, masuk ke tempat solatnya. Musalla, tempat solat. Masjid, tempat solat. Surau, tempat solat. Musalla, tempat solat. Tapi berbeza antara satu sama lain. Nabi masuk ke musallanya, tempat solat dia. Sebelah tu kalau ni masjid Nabi lah. Kalau ni masjid Nabi, kiblat sana, Raudhah sebelah tu. Ni Raudhah, tu sebelah tu lah. Sebelah makam Nabi tu, tempat solat dia. Musalla. Maka dia lalu nak masuk, dia tengok sahabat-sahabat duduk sini ni. Macam kita lah, tu imam lalu, nampaklah jamaah-jamaah yang sedang duduk-duduk. Fara'a nasan, maka dia melihat, nas tu manusia, sahabat-sahabat yang ada dalam masjid. Ka'annahum yaktashirun. Mereka seolah-olah duduk dalam keadaan yang sangat gembira, ketawa, terbahak-bahak, cerita apa pun tak tahu. Nah, cerita seronok lah, cerita seronok. Nabi tengok begitu, qala, maka Nabi SAW berkata, ama innakum law aksartum zikra hazimil lazzat la syawalakum amma ara. Nabi kata, kalaulah kamu ni duduk ni, lepak-lepak ni, kamu memperbanyakkan ingat kepada hazimil lazzat. Hak kita mengaji sebelum daripada ini, hazimil lazzat. Aksiru min zikri
hazimil lazat, mati tu, pemutus segala kelazatan. Makna kalau kamu banyak ingat mati, kamu taklah jadi macam ni, ketawa, terbahak-bahak, seronok, tak tahu halau. Nabi menegur sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kita pun boleh tegur lah, ini sunnah. Itu imam lagi ya. Menegur ahli-ahli jamaah dia. Nampak tak betul, tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa dalam kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia ubah dengan kuasa. Kalau kita tu imam, kita ada kuasa di masjid. Tu imam merangkap pengurusi masjid, maka dia berkuasa tak pakai mask. Tegur lah, ni mask nak pakai. Kata masjid, ini peraturan, ini SOP contoh. Tak bawa sejadah contoh, walaupun sejadah dilonggarkan, tapi bawa lah lagi sejadah. Duduk 1 meter, 1 meter ni. Tadi solat 1 meter, dengar kuliah 1 meter juga. Teguran. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Teguran apa-apa saja yang perlu kita tegur. Nabi menegur sahabat-sahabat, kita juga menegur sahabat-sahabat kita, orang-orang bawahan kita. Majikan kena tegur. Orang bawahan dia nampak teruk sangat ni, solat zuhur tak ada di surau ni. Nampak pergi mana? Kita buat surau khas di jabatan kita ni, surau besar pula, boleh muat semua staf. Kamu pergi mana solat zuhur tak ada? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia boleh bawa ustaz-ustaz pergi sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali bagi kuliah, buka kitab. Dia ber 8 pagi sampai pukul 9, 1 jam cukup. 9.30 masuk kerja. Boleh buat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itu nama dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, Nabi tegur, kalau kamu ingat mati, kamu tak gelak banyak sangat. Hak jenis gelak banyak ni tak ingat mati. Maharaja lawak. Ingat mati tak? Syekh Najib. Kokah daripada mula sampai habis, tak berhenti-berhenti melawak. Hak masuk majlis-majlis macam ni tidak ada berkat. Majlis yang melalaikan daripada kita ingat pada mati. Majlis yang berkat, majlis yang kita ingat pada mati, ingat pada kubur, ingat pada syurga, ingat pada neraka. Tapi hak ni lari. Datang dah solat, lari pula tu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi ramai ni. Pak saf, lari. Bukan orang jauh dia pakai seluar, dia nak singgah, dia nak pergi perlis, dia mengajak dia perlis. Ada seorang cikgu, anak murid saya lah, masa amuk dulu. Dia singgah sini, dia perlis tuan-tuan, Kangar. Dia solat sini Hari ni saya tak tengok ada ke tak ada. Lepas solat dia belah, dia pergi perlis kerja hari ni, hari Jumaat. Kita datang pakai kain, orang sini lah tuan-tuan. Lebih muslimat yang dirahmati sekalian, lari pula. Sebab apa? Majlis ingat kepada mati, ingat pada kubur, ingat kepada syurga neraka, tak apa nak minat. Tapi kalau majlis jemput datang raja lawak, saya penuh tuan-tuan. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itulah kita dulu, kini dan selamanya. Yesterday, duduk dekat Ayan, now and forever. Tapi mereka tak dengar dah. Mereka dah balik. Kita kata pada hak ada, jangan balik. Setiap kuliah maghrib ke kuliah subuh, kita dah datang dah. Tidak ada urusan yang lebih penting daripada kita menambah ilmu agama. Tidak ada urusan lebih penting daripada itu. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Fa'aksiru min zikri hazimil lazat, maka kata Nabi, hendaklah kamu perbanyakkan ingat kepada mati, ulang balik hak dulu kita sebut dah. Apa dia? Pemutus segala kelazatan, al-maut, iaitulah mati. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama, maka sesungguhnya tidak datang satu hari ke atas kubur itu. Bumi ini di bawah dia tu kubur. Yaumun, satu hari pun tidak ada satu hari yang dilalui oleh kubur illa takallama, kecuali dia akan bercakap. Bercakap cara dia lah tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Fayaqulu, dan dia akan berkata, ana baitul ghurbah, aku merupakan rumah terasing. Ghurbah ni gharib. Gharib ni terasing. Kalau burung gagak tu dia makan gharib. Kalau dia gagak hitam,
Dia pergi tempat burung-burung merpati putih, dia nampak dia pelik, warna hitam, hak lain semua putih, dia tu hitam. Ini nama dia satu kepelikan, makna terasing. Kubur kita tidak duduk dengan siapa-siapa, terasing. Nah, ada satu kawasan khas kalau kita ni, nama dia kawasan perkuburan. Duduk situ lah. Hak lain ni taman, taman putra, ni taman putri, ni taman, macam-macam nama taman. Ramai-ramai duduk. Hak ni terasing di situlah. Satu-satu Korea dia akan ada satu tempat terasing, nama dia kubur. Semua hak di ahli Korea bila mati akan diasingkan, masukkan dalam kubur itulah di satu tempat yang terasing. Tak ada dah tempat lain. Kecuali dia mati tak jumpa. Nah, jatuh dalam laut, hilang makan dengan ikan hiu, dengan ikan paus, tak tahu pergi mana. Yang tu lah kita, dia kubur dia perut-perut ikan lah. Tapi hak mati yang tidak dimakan oleh binatang, maka kubur dia tetap ada atas bumi, mungkin tidak di kampung dia, di kampung lain. Tapi biasanya majoriti kita akan terasing di kawasan perkuburan kita. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ana baitul wahdah, aku rumah keseorangan. Seorang-seorang. Walaupun mati itu ditanam satu liang lahat. Boom, aksiden kereta 5 orang mati habis, 7 mati. Alza mati habis 7 orang. Dah, maka dikuburkan dalam satu liang, 1, 2, 3, 4, satu kubur lah. Tapi liang masing-masing. Kemudian ditimbus, dikebumikan. Walaupun nampak ramai pada zahir, tapi perkiraan barzah dia kira seorang-seorang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tidak ada siapa boleh tolong siapa. Hak ni letak ayah, tengah ni letak anak, tepi ni letak mak, sini abang, ni adik, tapi tidak ada seorang pun yang boleh tolong antara satu sama lain. Masa dalam kubur itu maksudnya ana baitul wahdah, aku rumah keseorangan, maknanya siapa masuk dalam ni dia pasti seorang. Seorang-seorang takut aja. Oh, takut ah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak takut pun rasa pelik sikitlah. Kita pernah berkahwin, dulu belum kahwin kita tidur dengan adik-adik kita, nah, dengan abang kita satu bilik. Kita masuk asrama duduk dengan kawan-kawan satu bilik, satu dom. Kita pergi U pun kita ada quarters kita ada rumah sewa kita ada asrama kita tak pernah duduk seorang lah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lepas habis kita U kita keluar, kita menikah, duduk dengan bini tu ya. Bini dulu kini selamanya. Pak bini mati, tahu langit kan rendah. Halo no. Ni mati ni. Dak kan dia kena silap. Ada seorang. Jadi sunyi, tanya dia, sunyi. Nah, dah hidup berpuluh-puluh tahun tidur bersama, tiba-tiba dia mati jadi sunyi. Anak kerja belakang dah. Hak ni duduk Kuala Lumpur, ni duduk Selangor, yang ni duduk Sarawak, ni Sabah. Kita seorang. Lepas tu apa berlaku? Apa berlaku? Nikah baru. Tu. Tak boleh. Perempuan jangan marah lah. Marah tu, marah. Dia kata orang lelaki tak ratu. Bini mati, tanah merah lagi, tak tumbuh rumput, nikah dah. Nah, sebab dia tak duduk seorang. Nak duduk seorang tu masuk dalam. Nah, masuk dalam walaupun suami isteri, satu liang dikuburkan, satu kubur lah. Liang masing-masing. Dibuat syok gitu untuk masuk. Maka dikira seorang juga. Suami tak boleh bantu isteri, isteri tak boleh bantu suami, bantulah masa atas dunia ni. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itulah yang dinamakan kubur. Ana baitut turab, aku merupakan rumah tanah. Kita tak pernah duduk dalam rumah tanah ni. Rumah kita koman-koman pun kayu, tuan-tuan. Kayu bukan koman, jadi mahal lah pula. Hari ni kalau buat rumah batu, rumah bata, biasa, tapi buat rumah kayu, mahal. Kos dia lebih tinggi daripada batu bata. Rumah yang dibuat daripada bata, tuan-tuan. Rumah kayu ni, kayu mahal. Nah, jadi rumah kayu lebih mahal kos nak bandingkan dengan rumah yang buat daripada batu dan bata. Baik, dia kata aku bukan rumah batu, aku bukan rumah kayu dah, rumah turab. Dinding semua dibuat dia kata dinding tanah, atas atap tanah, bawah lapik tanah. Tanah belakang aku ni. Nah, keliling kamu adalah tanah. Ana baitut turab. Wa ana baitud dud. Dan aku rumah ulat. Duduklah ulat.
Bagi yang inilah yang tidak mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan banyak maksiat, itulah tempat dia. Ni cerita dia. Nah, tapi kalau dia orang baik, dia bukan macam ni. Nah, orang soleh yang banyak melakukan amal soleh, dia bukan macam ni. Rumah ulat. Makna dia ulat benar. Kita tengok ulat 2-3 ekor pun geli dah. Kadang tu lambat nak buang sampah. Nah, tu harap anak kita pula dia kadang tu jarang ada di rumah. Sampah hak dalam tong sampah hak kita letak dalam plastik tu dah keluar ulat ah. Dah merayap, rasa geli ah. Tu je. Nak tengok. Kecil ulat. Semua kita ni geli dengan ulat. Tuan-tuan, sebab tu haram makan ulat walaupun dia jadi daripada benda yang halal. Ulat sagu. Sebut dah dulu ulat sagu ni. Ulat sagu ni jadi daripada sagu lah. Sagu tu lama-lama dia berulat. Mana ulat tu jadi daripada benda halal. Walaupun dia jadi daripada benda halal, bukan daripada bangkai, benda halal. Nah, tapi difatwakan haram makan ulat sagu sebab dia benda geli. Masuk dalam khaba'is yang Quran sebut wa yuharrimu alaikumul khaba'is, diharamkan kamu benda-benda yang menggelikan, yang menjijikkan. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Fa iza dufina dia Nabi nak mula cerita bab kubur. Keadaan dia macam mana? Maka Nabi mula cerita fa iza dufinal abdul mu'min. Apabila seorang hamba yang beriman yang banyak melakukan amal soleh dikuburkan, dikebumikan, qala lahu al-qabr, maka kubur ini akan berkata kepadanya. Macam mana dia cakap, itu serah pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Marhaban wa ahla. Dia kata welcome, bahasa Inggeris, bahasa Bali. Marhaban wa ahlan, welcome. Selamat datang. Dia alu-alukan kedatangan orang-orang beriman yang banyak melakukan amal soleh. Amma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri. Kamu ni manusia yang paling aku suka yang berjalan atas aku, atas dunia lah. Manusia yang paling aku suka yang sedang berjalan di atas belakang aku masa hidup atas dunia. Mana tanah ni dia kenal kita. Kalau kita baik, dia kenal siapa kita. Kalau kita jahat, dia kenal siapa kita. Kita berjalan pergi masjid, dia kenal. Selalu lalu pergi masjid, dia kenal kita baik pergi masjid. Kita pergi ke karaoke, dia kenal. Kita berjalan pergi karaoke, tanah kita mesti atas tanah punya tuan-tuan. Nah, sekali sekala kita atas angin, sekali sekala ya. Kalau kawasan darat semua kita menggunakan tanah. Sama ada kita jalan kaki, sama ada kita naik motosikal, sama ada kita naik kereta, kita berpijak di atas tanah dan kita bergerak di atas tanah. Walaupun tanah tu ditarkan, kira tanah. Maka ke mana kita pergi, tanah tahu. Nah, kalau kita sering pergi tempat baik, pergi tempat kerja saja, pergi masjid, pergi surau, lepas tu balik rumah, itu tempat kita, kita dikira orang baik yang tidak menyeleweng pergi tempat lain. Nah, tapi kalau kita suka pergi ke pusat-pusat hiburan, pergi ke pusat-pusat permainan yang suka berhibur saja, bersukan saja sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita itu je. Rumah, jabat, padang bola. Rumah, jabat, stadium. Rumah, jabat, karaoke. Rumah, jabat, pasar malam. Rumah, jabat, pub. Tu je. Masjid bila? Jumaat. Jumaat bila datang? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Akhir dah khutbah sampai. Nah, itu pun kalau sampailah tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau macam tu, nanti ya. Tanah sentiasa memerhatikan pergerakan kita. Bila kita masuk saja, dia cerita, kamu merupakan orang yang paling aku suka yang berjalan di atas belakangku masa atas dunia dulu. Fa iza wulituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sani'i bik. Apabila kamu dimasukkan ke dalam aku dan diserahkan urusan kamu kepada aku, maka kata bumi, kamu akan melihat betapa macam mana baiknya aku akan layan kamu dalam kubur ini. Fayattasi'u lahu madda basari. Maka Nabi sebut, maka bumi kubur itu akan meluaskan tubuhnya sehinggalah sejauh mata memandang jauh. Tuan-tuan pergi padang, tengok setakat mana mata kita boleh sampai, jauh. Kubur hak zahir kita tengok memang sempit. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tu kubur. Siapa mati pun itulah ukuran dia. 5 kaki, 6 kaki ke atas. Nah, mungkin 7 kaki, 3 kaki buka, 4 kaki buka.
Semua siapa pun mati, sultan ke, rakyat biasa ke, orang kaya ke, orang miskin ke, itulah ukuran kubur dia. Standard je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi nak menentukan sempit dan tidak pada barzah, kepada barzah bukan kubur tu zahir, tuan-tuan. Yang alam lain tu barzah itu, dia merupakan lihat kepada kita siapa. Kalau kita macam ni, maka kubur akan meluas, kata Nabi, sejauh mata memandang. Maknanya lebih besar daripada bilik kita lah. Bilik kita apa? 8x8, 8x10. Bilik kita. Komang-komang gitulah rumah kita. Nak besar mana sangat. Hak rumah-rumah biasa ni, tuan-tuan. Sejauh mata memandang tu berapa gelung. Kita buat kubur, buat rumah kita 3,000 kaki, komang-komang. Tak rumah teres 3,000 kaki, 4,000 kaki. Sejauh mata memandang tu gelung. Rumah kita, bilik kita, barzah kita, gelung. Besar. Sebab tu jangan jadikan rumah kubur kita, barzah kita itu sempit. Jadikan barzah kita tu luas, seluas mata memandang, tuan-tuan. Baik. Kamu kan lihat, kata kubur, apa yang aku nak buat pada kamu, maka diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, dan dibuka baginya pintu, satu pintu, yang mana pintu itu jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang beriman ini, dia selepas daripada kubur, dia akan terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala selepas daripada sirat nanti. Baik, itu bagi orang mukmin. Wa iza dufinal abdu, dan apabila dikuburkan seorang hamba. Hadis ni panjanglah, tuan-tuan. Ni saya belum terjemah ni. Saya belum hurai. Nah. Wa iza dufinal abdu, dan apabila dikebumikan seorang hamba al-fajiru, yang banyak melakukan dosa maksiat. Au al-kafiru, ataupun manusia kafir. Jadi perawi hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri, dia tak apa ingat. Nabi sebut orang fasik ataupun sebut orang kafir, maka dia sebut dua-dua kali lah. Nah, orang-orang yang fasik, yang fajir, yang banyak melakukan dosa, atau yang kafir, dia tak apa ingat Nabi sebut yang mana satu, dia sebut dua-dua. Ini syok daripada rawi. Begitu. Qala, maka kubur itu akan berkata baginya, qala lahul qabru, kubur akan berkata baginya, la marhaban wala ahlan. Dia kata tidak ada ucapan selamat datang dah. Kalau tadi marhaban wa ahlan, ini la marhaban wala ahlan, tidak ada ucapan selamat datang bagi kamu. Ama in kunta la abghadha man yamshi ala zahri, kamu merupakan manusia yang paling aku benci, yang berjalan atas belakangku masa atas dunia dulu. Fa iza ulituka al-yawma wasirta ilayya, bila kamu diserahkan padaku pada hari ini, dimasukkan ke dalam aku, ke dalam perut aku pada hari ini, fasatara sani'i bika, kamu akan lihat apa yang aku nak buat kepada kamu. Hang tunggu, dia kata. Qala, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaltaimu alaihi hatta yaltaqiya alaihi wa takhtalifa adla'uh, maka kubur itu menyempitkan diri. Yang tadi meluaskan diri sehingga sejauh mata memandang, kubur yang untuk orang jahat gini, dia menyempitkan dirinya. Hatta yaltaqiya alaihi wa takhtalifa adla'uh, sehinggalah bertemu antara tulang-tulang rusuk dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi asabihi, dengan dia menunjukkan jarinya, fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'di, Nabi memasukkan jari ini ke dalam ruang-ruang jari. Tulang rusuk kita gini, ni belah kanan katalah, ni belah kiri, maka bila disempitkan, dia akan masuk prak, tulang rusuk ini akan masuk antara satu sama lain, prak gitu. Sakit tak? Rasanya, cuba tengok. Bagi hak pengepit besi. Aduk kepit hampir tak tubuh itu. Macam mana? Dah, amat sakit. Patah satu jari pun melompat dah. Melompat dah satu jari. Bukan jari, satu ruang, satu sendi. Hak ujung ni bukan semua. Ujung ni menjerit dah dalam hospital tu. Ini kan tulang-tulang rusuk kita. Dia sakit tu sama macam atas dunia. Bukan kata dah mati dah tak sakit dah, cuba. Sakit sama macam kita akan rasa sakit. Nah, bahkan lebih teruk daripada atas dunia. Atas dunia tak pernah ada macam tu. Atas dunia aku jadi perak gitu, accident, pom gitu, kena dengan lori. Kita kereta tengah, lori mai perak rap gitu.
kereta kita jadi lempeng itu, memang masuk lah, mati lah. Sakit lah tapi mati lah lepas tu. Hak dalam kubur tidak ada mati dah, sebab kita dah mati, kita dihidupkan semula untuk disiksa, untuk diazab. Tidak mati-mati dah, diulang berterusan hingga kepada hari kiamat. Allahu Rabbi. Waban, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi tunjuknya tu. Qala wa yuqayyadu lahu sab'una tinninan, maka dikerahkan kepadanya si mati tadi, yang jahat tadi, sab'una tinninan, 70 ekor ular. Seekor pun takut. Nah, Allahu Rabbi. Ular paling besar atas dunia tedung. Tedung pula selar. Tedung selar. Sekali dia pup, 5 minit jalan. Itulah ular paling besar atas dunia. Hati-hati dengan tedung selar. Tak sempat pergi hospital tuan-tuan. Nah, baik, kecuali Allah nak jaga kita, nak bagi hidup lagi, panjang umur lagi, boleh selamat. Bukan sekor je tedung ni. Yang ni hak dalam kubur ni, tengok dengan tedung selar siapa lebih besar. Nah, tengok. Dikerahkan, dihantar kepada dia 70 ekor. Bukan nak cerita 70, nak cerita banyak. Cerita dia banyak. Lau anna wahidan minha, kalau seekor dalam kalangan ular tadi, 70 dihantar. Tapi kalau seekor itu nafakha fil ardi, dia hembus. Begitu. Ke atas dunia, fil ardi, atas bumi ni. Contoh Allah izinkan dia naik atas bumi saat dia sekali, macam kita tengok filem-filem naga tu, dia akan keluarkan api daripada mulut, begitu sekali. Ma'ambatat syai'an, bumi tempat dia hembuskan dia punya bisa dia tadi, tidak akan tumbuh sebatang pokok pun. Tedung selar tiba-tiba buat, ambil bisa dia pergi tunjuk letak atas bumi, tumbuh pokok, tumbuh. Ni nama dia Syuja'ul Aqra. Yang disebut dalam hadis lain, Syuja'ul Aqra ni, ular-ular ini. Yang mana Aqra ni jenis botak, kepala dia botak. Ular botak. Mana dia ada bulu tapi tang kepala tu botak. Tidak ada bulu. Kalaulah dia naik ke bumi, dia bagi bisa dia. Bumi tempat dia bagi bisa tidak akan tumbuh pokok sampai bila? Mabaqiyatid dunia, selama hidup dunia, sampai kiamat takkan tumbuh dah bumi itu. Bisanya Syuja'ul Aqra. Nah, ini tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Fayanhashnahu wa yakhdishnahu hatta yufdha bihi ilal hisab. Maka dia akan menggigit, akan mematuk tadi, sehinggalah dibangkitkan di hari kiamat. Lama. Maknanya orang beriman bila baca hak ni dia kena rasa takut. Kalau baca tak rasa apa, ada something wrong lah. Nah, something wrong pada hati kita, yang mana kita kena cepat-cepat berubah. Kalau kita baca hadis macam ni tidak ada rasa apa, relax. Tak ada rasa langsung gerun apa-apa. Something wrong, kita kena berubah cepat-cepat sebelum kita mati. Takut kita akan jadi macam ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru, sesungguhnya kubur itu raudhatun, satu taman, min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga. Taman syurga ni banyak. Dia seolah-olah salah satu daripada taman-taman syurga bagi siapa? Orang beriman yang banyak melakukan amal soleh dan menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Bagi dia masuk kubur tu tak ada apa, taman, seronok sebenarnya. Sebab tu orang beriman dia seronok mati, tidak ada apa-apa. Dia seronok dengan mati. Au hufratun min hufari an-nar, ataupun dia merupakan satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Dalam neraka tidak ada taman, dia ada lubang api. Maka kubur itu akan jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, itu terjemahan. Masuk pada keterangan. Buka surat 100. Baik, hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikmat atau siksa kubur adalah satu perkara yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mati. Tidak ada yang terlepas. Ketika ia berada di alam barzah, sama ada dapat nikmat
ataupun dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa kubur dan nikmat itu menjadi pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah-mudahan sebab akidah ini sahaja akan membawa kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain 72 lagi kita sebut selalu go to hell. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berkenaan dengan azab kubur ini, dia jadi satu polemik. Polemik ni bahasa canggih sikitlah. Nah, polemik ialah satu perbahasan, satu perdebatan dalam kalangan ulama-ulama. Ada atau tidak siksa kubur ni? Ada atau tidak siksa kubur? Sebab Quran tak pernah sebut siksa kubur. Dalam urusan akidah, dalam perkara berkaitan akidah, kita perlukan kepada Quran sebut. Bab akidah tak boleh pakai hadis ahad. Hadis ahad dia ada sahih, dia ada hasan, dia ada dhaif. Imam Tirmizi tambah lagi kaedah hasan sahih. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itu hadis ahad. Hadis yang sahih ialah hadis mutawatir. Hadis mutawatir tidak ada hasan, tidak ada dhaif, dia hanyalah sahih. Dan yang paling sahih adalah Quran. Quran ialah dia bersifat yakin, dilalatul yaqin. Dia merupakan dalil ataupun petunjuk yang yakin. Itu Quran. Dan bawah Quran ni hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni tak banyak, berpuluh-puluh saja ataupun lebih dari 100 begitu sajalah, tak banyak. Ini sahaja boleh jadi dalil bab akidah, tuan-tuan. Bab fiqh tak apa, boleh pakai hadis ahad. Bab solat, bab zakat, bab haji, bab fiqh, bab jual beli, bab muamalat, boleh pakai hadis ahad. Yang dhaif pun boleh pakai. Kalau bab amalan sunat, dhaif pun boleh pakai. Kita solat sunat tasbih bukan ada hadis sahih, tuan-tuan. Sunat tasbih kita kan hadis sahih, dhaif. Tetapi boleh pakai dalam bab ibadah, tak apa. Sebab boleh pakai untuk fadail a'mal, itu bab ibadah. Ini bukan bab ibadah, ini bab akidah. Maka bab akidah tak boleh pakai hadis-hadis ahad. Yang boleh pakai Quran ataupun hadis-hadis mutawatir. Hadis ni ahad ni tak ada ahad, tuan-tuan. Hadis Tirmizi ni ahad. Ahad status mana? Dhaif ni. Hadis ni dhaif. Dia banyak hadis tentang azab kubur ni. Nah, ada yang sahih, ada sahih Bukhari Muslim. Ada, dan ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang ni darjah hadis ini ialah dhaif. Tapi dia ahad, bukan mutawatir. Jadi hadis-hadis yang cerita tentang azab kubur semua hadis ahad. Tidak adalah hadis mutawatir. Dalam Quran pun tidak ada secara direct menyebut kita akan diazab dalam azab kubur. Ada azab neraka. Itu nama dia polemik. Satu perbahasan yang besar dalam kalangan ulama, ada ataupun tidak azab kubur ini. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Syekh kita mula-mula lagi dah bawa menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, azab kubur itu ada. Sebab itu disebut al-mautu haqqun. Mati itu benar. Wal qabru haqqun. Kubur itu benar. Wa azabul qabri haqqun. Dan azab kubur itu benar. Jadi daripada mana kita ambil dalil yang kata ada azab kubur sedangkan tidak sebut dalam Quran? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita nak mengaji ni. Nah, biar kita tahu sikit-sikit macam mana. Yang pertama sekali, ulama-ulama kita ambil dalil daripada Al-Quran yang tidak direct. Quran tak ada lah sebut kamu akan diazab dalam kubur, kemudian tidak sebut tidak direct gitu. Tapi ada ayat banyak yang memfokuskan kepada azab kubur. Banyaklah. Jadi saya tak perlu buat banyak-banyak sebab masa kita singkat. Ambil satu sudah. Hak kita dengar tadi. Setiap pagi Jumaat, solat subuh, mazhab Syafi'i di mana pun, kita akan solat baca surah As-Sajdah rakaat pertama dan baca surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Baik, dalam surah As-Sajdah yang kita dengar tadi, ada satu ayat menyebut wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
Walanuziqannahum, dan kami akan rasakan kepada mereka itu orang-orang nanti ini, minal azabil adna, dengan azab yang dekat. Adna ni dekat, dunia benda hak dekat kita, akhirat akhir lambat lagi. Tuan-tuan, minal azabil adna, dengan azab yang dekat. Nah, minal azabil adna dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Maknanya azab yang besar itu neraka. Apa dia azabul adna? Maka itulah menunjuk, memfokuskan kepada kubur. Azab dalam kubur. Azab yang kecil, yang dekat dengan kita. Azab hak dalam neraka itu lambat lagi, iaitu besar. Maka ayat ini telah memokuskan kepada dua azab. Satu azab besar, satu lagi azab kecil. Yang itulah kata Ibnu Abbas, azab kubur. Dia tidak direct, tidak sebut direct azabul kubri, azabul kubri, tak sebut gitu. Tapi dia membawa kepada makna itu. Banyak lagi ayat-ayat yang macam tu. Nah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling daripada kami, mana tak peduli dengan agama atas dunia ni, suka buat ikut nafsu dia saja, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan dia di pada mahsyar nanti dalam keadaan buta. Hidup yang sempit, ulama kata kubur sempit. Azab kubur tu sempit, disempitkan kuburnya. Nah, membawa makna kepada azab kubur. Jadi banyak, tuan-tuan. Walaupun tidak secara direct, tapi secara sindir-sindir dia memfokuskan kepada azab kubur. Siapa tafsir? Ulama-ulama tafsir, Al-Qurtubi, Fakhrul Razi, Ibnu Katsir, banyaklah ulama tafsir yang muktabar, yang diterima oleh seluruh dunia pentafsiran mereka. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka di satu walaupun polemik, tapi ulama-ulama kita ada sandaran yang kuat. Ayat-ayat ini memfokuskan kepada azab kubur, dan hadis-hadis Nabi walaupun ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi terlalu banyak sehingga mencecah 70 hadis yang menceritakan tentang azab kubur. Maka dari situlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad bahawasanya ada azab kubur dan juga ada nikmat kubur. Maknanya siapa yang menolak azab kubur, dia terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia masuk hak 72, go to hell. Maka jangan tolak azab kubur ni ada. Kita kena terima dalam akidah kita wujudnya azab kubur. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam hadis ni dia sebut dua jenis azab. Yang pertama himpitan. Nah, jenis himpit. Yang kedua dia sebut jenis patukan ular, Syuja'ul Aqra, yang bisa dia sampai peringkat kalau dia hembur di atas bumi, bumi itu akan jadi kering kontang, tidak akan ada tumbuhan hingga hari kiamat. Dua jenis. Hadis lain sebut summa yudrabu bimitrakin min hadid, kemudian dia akan dipukul dengan pukulan, dengan pemukul daripada besi, dipukul di antara dua telinganya. Nah, sehingga dia menjerit sekuat-kuatnya, tapi tidak didengari oleh dua saka lain, manusia dan juga jin. Mana dipukul dengan satu pemukul yang dibuat daripada besi, macam besi atas dunia. Banyak jenis azab, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kadang-kala Allah Subhanahu wa taala dia nak menzahirkan sama ada azab ataupun nikmat kubur itu keluar ke bumi. Menzahirkan sama ada nikmat ataupun azab itu keluar ke bumi. Bila dia keluar ke bumi, maka dia akan jadi fitnah pada kita. Fitnah saya sebut dah bukan arti kata fitnah menuduh tanpa bukti, bukan itu. Fitnah ialah satu cubaan, satu ujian bagi kita hak hidup atas dunia. Bila Allah zahirkan, nah benar tu. Ulama-ulama sebut kadang-kala Allah akan menzahirkannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu kita bila mati, kita sunat baca doa, Allahumma ighfir lana wa lahu wa la taftinna ba'dah. Berapa orang kita faham makna baca ya kadang tu. Nah, selepas daripada takbir yang ketiga kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fam tu lagi. Lepas pada takbir yang keempat sebelum salam sunat kita baca. Tak baca tak apa, disunat. Nah,
Allahumma la tahrimna ba'dah wala taftinna ba'dah. Ya Allah, jangan kamu fitnahkan dia hak mati ni kepada kami selepas daripada dia mati. Minta ya Allah janganlah terjadi fitnah. Di antara fitnah ataupun ujian pada kita, Allah menzahirkan di atas kuburnya satu benda yang kita pun tak reti nak tafsir. Nah, perak kubur berdarah, jeng. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Viral lah pula. Siapa viral tu dikira melakukan satu dosa yang besar. Tuan-tuan, muslimat, ini nama dia ujian. Ujian pada kita. Allah nak uji kita. Nak uji kita. Kita nak buat apa dengan benda tu? Kita ambil gambar, viral. Ni payah. Sebab tu saya kena sebut benda-benda macam ni, kena sebut. Sebab tu kita kena sentiasa ada dalam majlis ilmu supaya kita tidak terlepas benda-benda macam ni. Dan tidak kita melakukan dosa. Baik tuan-tuan. Benda ni bila Allah zahirkan di atas kubur, dia ada 3. Satu, yang dia zahir tu pasti dah nampak azab, pasti dah azab. Contohnya keluar api. Tiba-tiba keluar lubang api di belakang kubur. Siapa api cucuh api? Dia keluar api di belakang kubur. Dia keluar asap di belakang kubur. Contoh. Yang ni tafsiran dia satu. Memang dia kena azab. Tu tafsiran dia. Hak api aku tak tahulah. Mungkin syirik kot. Hak asap aku tahu. Hak isap okok. Allahu Rabbi. Hampa tunggu. Allah nak zahir jadi tak zahir tak dia. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, hak tu sah dah. Mana hak duduk bawah tu dia sedang disiksa. Kalau keluar api, keluar asap ataupun bau yang sangat busuk, tafsiran dia satu, dia sedang disiksa. Yang kedua, dia keluar benda-benda elok pula. Nah, benda-benda elok, contoh wangi keluar. Kita lalu kubur dia wangi. Tak ada pun pokok yang bunga yang cempaka ke apa-apa, kemboja ke, tak ada tanam pun atas kubur dia. Kalau tanam kemboja, cempaka mungkin wangi bunga itu. Tapi tidak ada. Tidak ada. Yang ada bunga Cina. Bunga Cina tak wangi pun. Tiba-tiba lalu kubur dia wangi. Kubur orang lain tak wangi. Imam Bukhari kubur dia wangi. Orang tambun tanah wangi lagi. Hak tu satu pun tafsiran dia baik. Mesti dia sedang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur, sehingga Allah nak zahirkan nikmat dia tu naik wangi. Wangi benar baik. Tak ada wangi benar busuk. Benar busuk. Tidak ada wangi menunjukkan buruk, tidak ada. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ada satu lagi, dia menzahirkan tanda itu. Kita ni boleh tafsir dua. Boleh tafsir dua, sama ada baik ataupun sama ada dia buruk. Hak boleh tafsir ni ulama je, kita tak tahu. Mungkin bila kita nampak benda tu, kita terus mentafsirkan buruk. Contoh darah. Darah nak tafsir apa kalau? Darah bukan api, bukan asap, darah bukan wangi, hanyir. Palung tafsir apa? Bila Palung baca lah Awaira tu, kubur berdarah di Masjid Irfan. Sehingga naik tu imam kata apa? Tu imam Masjid Irfan, Ustaz Abdul Hadi Awang, berumur 55 tahun. Mudanya aku kata. Dia tulis 55. La ilaha illallah. Kan 55. 58. Baik, mengatakan jangan viralkan tentang kubur berdarah ini sebab dia orang baik, sering membantu masjid dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. Maknanya mungkin bila kita tengok viral kubur darah, kita akan mentafsirkan dia jahat. Itu kita tak boleh tafsir sendiri. Tak boleh. Kalau hak kubur dia berasap tadi, mungkin kita mentafsirkan jahat. Berdarah api keluar, mungkin tafsir jahat. Tapi darah ni bila kita tengok, mungkinlah kita tahu jahatnya dia ni keluar darah kubur. Tuan-tuan, muslimat, dia darah ni ada dua. Sebab tu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Darah ni ada dua. Satu, darah ni menunjukkan orang mati syahid. Orang mati syahid, dia tidak dimandikan. Dia akan dikuburkan bersama dengan pakaian hak dia, darah-darah hak dari tubuh dia akan dikuburkan begitu saja sebagai bukti yang dia tu mati syahid. Kita tanam gitu dengan darah. Maka darah ini
menunjukkan kebaikan. Sebab orang mati syahid, dia berdarah. Maka darah ini menunjukkan kebaikan. Berkemungkinan Allah nak bagi dia pahala syahid, maka Allah zahirkan di atas bumi, atas kubur dia darah. Satu pentafsiran. Yang kedua, ini semua kita ambil daripada hadis-hadis, tuan-tuan. Kita bukan tafsir sendiri. Yang kedua ialah darah ini mentafsirkan riba. Orang yang melakukan riba, mana jahat lah. Hak tadi baik. Pergi kepada syahid, darah ni. Yang kedua dia pergi kepada riba, dosa riba. Nabi tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada golongan manusia yang berenang dalam rautan darah. Nabi tanya Jibril, siapakah mereka? Jibril kata mereka atas dunia dulu melakukan, mengamalkan riba, sama ada memberi ataupun menerima. Mengamalkan riba. Maka darah ini menunjukkan atas pelaku riba. Sekarang ini darah sudah jadi dua. Satu ke arah kebaikan, satu ke arah kejahatan. Maka kita tak boleh tafsir. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia pergi kepada hal baik. Tapi berapa ramai manusia yang mentafsir ke arah itu? Biasanya dia mentafsir darah ni kepada kejahatan. Dia kata jahatnya orang mati ni. Nah, sebab tu kita tidak boleh viral benda-benda macam ni. Sama ada dia benda tu tak pasti baik atau buruk, ataupun sudah pasti buruk, keluar api dan asap dan sebagainya, jangan viral. Sekadar kita nak ambil untuk iktibar kita, tak apa. Jangan kita viral. Sebab bila kita viral, maka dia ini ada keluarga, tuan-tuan. Keluarga dia akan trauma. Orang akan pandang serong pada keluarga dia. Apanya? Dan kubur berdarah. Kubur berasap. Anak kamu lagi dadah ke apa? Persepsi manusia. Nah, maka kita telah menyakiti hati-hati manusia atas dunia. Sebab itu jangan viral benda-benda macam ni. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Khusus kepada kubur yang diderga tu, pihak polis mengatakan bukan perbuatan khianat. Tuan-tuan dah dengar elok. Nah, pihak polis mengatakan bukan khianat, bukan unsur khianat. Bermakna tidak ada unsur manusia nak pergi curah darah atas kubur ataupun color merah ke, tidak ada unsur itu. Tidak ada unsur dibawa daripada luar dicurahkan. Maksud tidak ada unsur khianat. Setelah siasatan dibuat. Dan sampel darah diambil, dibuat kajian forensik, maka kajian forensik mengatakan dia bukan darah. Sebelah siasatan polis dia bukan unsur khianat, sebelah forensik dia bukan darah. Bermakna sah dia bukan perbuatan khianat. Nah, tuan-tuan. Bermakna sah dia keluar daripada kubur. Bila dia keluar daripada kubur, yang pertamanya memang forensik tak boleh detect benda ni. Forensik dia boleh detect benda zahir atas dunia. Benda barzah dia tak boleh detect. Nah, yang kedua mungkin Allah nak tunjuk simbol sahaja, bukan darah tu, simbol darah. Mungkin sebab dia bukan perbuatan khianat, tak ada siapa piduk curah, dia naik dari kubur, maka memang forensik tak boleh detect. Maka sahlah dia daripada kubur itu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita ada dua persimpangan. Maka kita ambillah husnuzon. Dalam apa benda pun atas dunia ni, kita pergi pada husnuzon, kita sangka baik, dia dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hak buruk, keluar api, busuk kubur dia, keluar asap, kita minta ya Allah ampunkan dosa hamba-Mu ini. Sudah. Kalau yang wangi tak boleh viral, yang boleh viral wangi. Ambil gambar kubur wangi viral. Nak tengok apa wangi bukan boleh tengok. Wangi dia kena pergi hidu. Jadi wangi tak boleh viral. Cuma boleh cerita lah. Kubur ini wangi, boleh cerita. Yalah. Tak nampak dengan mata wangi itu macam mana. Kalau wangi, ya Allah, aku nak kalau boleh kubur aku jadi macam ni. Itu je kita kena buat. Nah, bila berlaku Allah menzahirkan apa di atas kubur manusia, maka tiga persimpangan ini baca betul-betul. Nah, jangan kita sekali-kali menghebahkan. Kita sebagai pemandi jenazah, pemandi mayat, kita kerja kita mandi mayat. Apa-apa yang keluar pada tubuh mayat tak boleh di-viral. Tak boleh. Keluar ulat, kita yang mandi, kita tekan perut, ulat keluar penuh, busuk amat sangat. Tutup mulut. Jangan dibuka. Nah,
Tengah kita ni keluar darah, mulut keluar darah, telinga keluar darah, macam apa dia, tanah kubur. Tok Adi. Jangan dibuka rahsia itu. Simpan dalam hati kita. Tapi kalau kita mandi dia keluar wangi boleh. Aku mandi Pak Long tadi, Allah wanginya. Itu tak apa. Itu tak apa, tuan-tuan. Nah, tapi secara umum tak apa. Kalau kita ni jenis pengurus jenazah, kita pula ustaz pula, boleh duduk ceramah di kata-kata, kita boleh ceramah. Kita urus jenazah di Kedah kita tapi ceramah di Selangor. Kita boleh kata, saya waktu menguruskan, contoh dia ceramah, saya sewaktu menguruskan satu jenazah di Kedah contoh. Tapi dia tak sebut Kedah tu umum, tak sebut dia mana, di Baling ke, di Sik ke, di Al-Ustaz ke, dia tak sebut. Nah, dia kata jenazah tu dia punya seluruh ruang-ruang liang hak dia ada keluar darah pula busuk, saya nak termuntah. Dia boleh cerita. Tapi dia tidak menyebut spesifiknya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu untuk diambil iktibar oleh orang-orang lain. Nah, macam ada seorang ustaz sebut dia mandi jenazah. Nah, keluarlah benda-benda yang tak elok daripada kemaluan dia. Ulat-ulat yang sangat busuk. Siapa dia? Pondan. Ambil iktibar. Ambil iktibar. Dia tak sebut siapa dia. Hak tukar jantina, hak lelaki jadi perempuan. Nah, dia cerita dia mandi. Keluar tu ulat busuk sangat-sangat. Wal a'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Orang-orang menukar jantina ini termasuk dalam dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasul al-mutasyabbihina minan nisa birrijal wal mutasyabbihati minan nisa birrijal minan nisa. Nabi melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan melaknat golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Kadang kalau dia nak tunjuk hanya pemandi jenazah je yang tahu, tapi dia tak sebutlah di mana. Secara umum untuk iktibar boleh. Macam tu. Ni sebut dah Masjid Irfan Derga. Spesifik. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Tu dia. Sambung minggu depan boleh tak? Bukan minggu depan, bulan depan. Ni tak habis lagi ni. Banyak lagi. Saya nak sebut sebab apa kita kena azab kubur, sebab dan apakah yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Nak sebut tapi masa 7.35 lebih 5 minit dah. Tak boleh lah. Kira berdosa dah saya ni. Tak apa, kita sambung bulan depan sikit sebelum kita masuk tajuk baru tu. InsyaAllah. Tajuk baru tu pun dah sebut bab mati juga tu. Kita akan sebut nantilah. Kita akan sambung tajuk ni dalam hadis yang ke-37, masih lagi tentang kematian juga. Nah, baik. Jadi sekadar itu dululah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.